Right. Positive attitude. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ni MJ. Diperkenalkan bisnes yang hebat ini oleh Nojo dan Farah dan dibimbing kasih sayang oleh edisi Kak Nab dan Abang Saleh. Tepuk tangan untuk mereka. So, petang ini saya akan berkongsi dengan anda semua satu topik attitude atau sikap. Apa ni sikap ni? Sikap dalam kita apa yang nak kongsikan sikap yang positif lah. Sikap negatif tak naklah cerita kan. Ramai orang kat luar dah, ramai orang tahu dah. Betul tak? So, apa itu sikap yang kita maksudkan? Sikap yang saya maksudkan di sini ialah attitude is a reflection of character. Sikap ini adalah menunjukkan karakter kita. Dan karakter sebenarnya adalah reflection of habit. Karakter itu menunjukkan kita punya perangai kita. Kita punya apa tu? Perangai tak. Perangai PL pun boleh je. PL pun boleh juga. Habit lah ni, sikap kita habit, kan. Orang putih. Orang putih kata habit. Orang Perak kata PL. Orang Kelantan kata perangai. So, tabiat. Dalam bahasa Malaysia betul tabiat sebut tu. Ada lagi? Ada. Orang Kelantan pun panggil juga tabiat, lekat tabiat. Orang Jawa lah sikit, Jawa. Jawa saya tak tahu, tak ada siapa ada Jawa je boleh translate. So itulah sikapnya sebenarnya. Okey, bukan cakap saya, itu yang dikongsikan oleh Tom Ziegler. Tom Ziegler ni orang famous lah. Saya tak se-famous dia lah. Okey, so orang kampung gajah ni Tom Ziegler. Tom Ziegler, orang kampung gajah. Tapi itulah dia kan, sikap. Sebab apa? Sikap ni kita yang tentukan, bukan orang lain. So kalau kita tengok karakter orang tu, ada setengah action, ada setengah nampak humble, itu sebenarnya datang dari diri dia sendiri. So tapi sikap ini sendiri boleh dipelajari. Bukan sebab kata macam suatu lahir tak boleh nak buat apa dah kan. Even sekarang lahir hidung kemek kita pun boleh balik, naikkan balik, boleh buat operation apa semua. Begitu juga sikap. Sikap pun boleh. Nak tak nak je. Okey. Kenapa penting sikap yang positif ni? Sikap ini penting sebab sikap ni dia macam satu magnet yang menarik. Kalau kita positif, kita menarik orang yang positif. Kalau kita negatif, kita menarik orang negatif. Perasan tak kalau kita pergi lepak kat warung-warung ke mana-mana kan? Especially tengok bola ke, support MU, agak-agak orang Liverpool nak join tak? Tak ada sebenarnya. Tak silap dia buka di tempat lah, dia pergi duduk sebelah lain. Even kalau kat stadium pun dia asingkan, tak boleh duduk sebelah-sebelah. Sikap-sikap kita ni. Begitu juga bila kita orang membawang apa semua ni. Orang bawang pasal politik lah apa semua. Orang politik lain akan datang. Orang parti yang sama pun akan datang. Orang parti lawan nak datang. Dia sikap bertentangan. Begitu juga sikap kita dalam bisnes ni. Kan, kalau kita bercerita benda-benda positif, atau benda yang bermanfaat, yang memberi kesedaran, yang memberi membantu orang tu ke arah hidup yang lebih baik, maka orang-orang yang positif akan datang. Contohnya, okey, sekarang kita ada perjumpaan mingguan kan. Saya ingat masa kita bermula hujung tahun hari tu, tak sampai 10 orang pun ada. Okey, AGC, saya, kelas 2-3 orang, tu je. Kan? Tapi sekarang dah bertambah. Menunjukkan bila kita buat benda-benda positif, orang-orang positif lah yang akan menarik, akan datang, akan berkongsi dengan kita, akan dia duduk rapat dah, sebab dia macam magnet. So, apa yang kita fikir, orang lain bila fikir benda sama, so dia akan datang dekat-dekat dengan kita. Nak belajar benda sama. Alright? So, itu penting, mestinya kita berfikiran positif. Kita tak nak orang negatif datang dengan kita. Sebab dia akan menyusahkan nanti kemudian hari. So, sikap ni is all about attitude ni. Tengok ni. Badak sumbu ni. Takut dia kat apa ni? Kecil apa ni? Musang. Musang apa? Takut. So,
kalau kita nak berjaya dalam bisnes ni, kita mestilah bersikap yang positif. Sikap yang positif macam mana contohnya? Sebab dalam berapa jual bisnes kena ada transaction, betul tak? Barulah ada revenue, turnover. Okey, nak dapat transaction daripada mana? Satu, ialah mesti ada customer. Dan customer nombor satu, tak lain tak bukanlah diri kita sendiri. Tapi kita tak boleh nak bagi salam kat diri kita, boleh kat cermin bangun pagi assalamualaikum kan. Tapi at least kita bagi salam kat partner kita ke, orang sebelah ke. So, kita mesti selalu bagi salam. Sebab tu bila start meeting apa-apa, orang cakap apa? Assalamualaikum kan, apa khabar? So, begitu juga kita customer. Sebab apa? Kalau orang bagi salam, kalau Islam sendiri pun, orang yang memberi, tangan di atas lebih baik, tangan di bawah, betul tak? So, kita bagi dulu, orang jawab, dia dapat pahala. Kita jawab lagi sekali, dapat lagi pahala kat kita. Begitu dengan customer kita. Kita kena selalu greet mereka. Tapi tak jumpa in person pun tak apa, dalam WhatsApp pun boleh. Kan, hantar kat grup, Assalamualaikum, banyak orang tu. Satu WhatsApp group 200 lebih kan. So, itu contohnya lah. Seterusnya attitude ni, trust your customers with respect. Ini ramai orang kat luar yang negatif. Dia salah faham. Sebab apa? Ada pendapat kat luar mengatakan, respect is something to be earned. Tengah orang faham orang kat luar yang tak buat bisnes ni, dia fikir kalau orang tak respect kat kita, kita tak perlu respect kat dia. No, dalam bisnes ni kalau nak berjaya, kita dulu kena belajar respect kat orang. Barulah orang respect kat kita. Kalau awal-awal kita asyik hentam orang, suruh orang respect kita je, mana boleh kan? Lama-lama orang lari habis. Okay, seterusnya T, talk and chat to your customers. Tadi kita bagi salam kan? Cakap sepatah dua lagi, tanya apa khabar, apa semua dia kan. Dia bukan setakat bagi assalamualaikum aja, barulah ada build relationship kat situ. Seterusnya interact with customers in related way, in relaxed way. Ni. Kita nak bercakap pun janganlah buat customer kita ni terkejut kan, tapi relax, santai-santai. So orang nak jawab pun tak ada apa. Orang kata tak ada tak kena berhuzun-huzun, baiklah. Okey, berniat baik. So orang nak bercakap dengan kita pun okey, jumpa orang kat lift bagi salam. Benda-benda gitu. Latih diri anda supaya jumpa orang senyum. Okey. Macam mana kita nak tahu kita nak berinteraksi dengan siapa? Oh, kita senyum kat orang tu. Kalau orang senyum kat kita balik, bolehlah bagi salam. Boleh tanya lebih. Jangan pula kita senyum girlfriend orang lain sebelah kan. Tak pasal-pasal kena ketuk orang kan. Senyumlah kat suaminya dulu ataupun husband dia dulu. Alright. Nak senyum kau pun tengok-tengok juga kan. Tapi tak salah tu senyum. Ketika orang salah faham. Alright. So, seterusnya T. Turn up to work with a positive attitude. Kita buat bisnes MBA ni sambil-sambil. That means kita buat bisnes 24 hours. Sepanjang masa, betul tak? So, kita kena positif sepanjang masa lah. So, kalau negatif tu, janganlah pergi jumpa orang. Kan, baru gaduh dengan partner, lepas tu dia call downline. Memang cari pasal lah kan. Gaduh. Kalau ada masalah pasal bisnes apa, call upline tak apa. Upline memang dia serap banyak. Tak tanya apa salah. Orang ada masalah, semua tanya dia. Call upline. Kalau positif, kongsi dengan downline. Alright? Terusnya you understood your customers need. Ini yang apa? Ramai orang salah faham juga. Sebab apa? Kalau kita belajar sales kat luar, dia kata kalau kita seorang salesman yang hebat, kita boleh jual peti ais kat orang Eskimo. Kita dengar pelik kan? Oh, hebat ya ni. Nak apa jual peti ais kat orang Eskimo? Kan? Tapi kita dalam bisnes MBA bukan macam tu. Kita nak jadi MBA tak ajar kita jadi seorang salesman. MBA ajar kita jadi businessman, jadi entrepreneur, okey? Jadi usahawan yang berjaya. Kita membantu orang, bukan suruh jadi salesman. Okey, nak jadi salesman bagi jual brand X, C, D kat luar, banyak kat luar, okey? That's why kita hanya berkongsi produk yang customer kita perlukan. Contohnya macam sekarang, kan? Semua orang nak jaga kesihatan, nak elak daripada COVID-19, nak imun sistem tinggi. Yang ni kita berkongsi dengan dia orang. Betul tak? Kita boleh berkongsi produk-produk lain, tapi kita kena selidik dulu, kena tahu dulu dia punya sumber kewangan macam mana. Ni kalau orang yang kerja biasa-biasa dah hilang kerja, tiba-tiba nak pergi apa? Nak pergi cerita atmosphere sky kat dia. Nak kena pelangkung boleh lah, orang baru hilang kerja tak ada gaji apa semua kan. Tahulah penting udara bersih.
Tapi tengoklah keadaan. Betul? Kita kena bagi produk yang dia lebih perlu. Alright? So seterusnya D. Discover the impact you have around customers. So kita dengan customer kita, kita dengan prospek kita ni, kita kena tahu juga apa yang kita boleh kongsikan dengan mereka. Ada setengah customer dia tak suka kita bercakap dengan dia, mungkin suka isteri kita bercakap dia sebab apa, mungkin kita terlalu kasar dengan dia kan. Ada orang takut dia ni cakap macam nak paksa suruh beli lah. So benda-benda tu kita kena faham. That's why Amway ni bisnes buat dengan partner. Sebab banyak yang dikongsikan dengan distributor. Kalau kita tengok sendiri Hall of Fame, orang yang berjaya dalam bisnes ni selalunya dia buat berdua, husband and wife. Sebab apa? Mungkin prospek kita jumpa kat luar, orang perempuan. Lepas tu kita buat appointment nak pergi rumah dia. Rupanya dia bini orang. Kita pergi je cari pasal kan. Dia pelangkong. Kena pelangkong. Tapi kalau kita pergi dengan partner kita, kan at least tak timbul salah faham kat situ. Benda-benda macam itu. Alright? Dan seterusnya E. Excite. Excite your customers about your products. Bila kita berkongsi dengan produk, dengan prospek kita, kita kena ada excitement. Tengok tadi daripada awal-awal lagi tadi kan. Masa Frina berkongsi Alano ni tadi. Dia excited sebab dia pakai. Dia pakai, dia jual. Sebab dia boleh berkongsi dengan excited. Dan begitu juga dengan Zainuri tadi. Dia minum. Ada berapa baldi lagi minum tak tahulah. Kalau tak boleh capai RS ni. banyak dia jual kan. Kalau tak kita tak import dia malah dia berkongsi pasal Nutrilite. So bila berkongsi dengan excitement, orang dengar pun yang tak nak beli pun pergi beli. Okey, sebab apa? 90% ada sebab orang beli barang selalunya disebab excitement, emotion. Sebab tu dalam Islam cakap, kalau nak pergi luar shopping apa-apa, makan kenyang-kenyang dulu. Kalau perut lapar, habis semua benda kita beli sebab settle buat ingatkan nasi nak makan dia. Begitu je kita berkongsi, so kena ada. So in short, attitude tu, sikap ni dah kita punya price tag, harga diri kita. Kalau sikap kita baik, orang akan pandang tinggi kat kita. So macam mana kena kontrol lah, macam saya kongsi tadi lah, attitude tadi. Alright. So seterusnya. Kita kena belajar. Sebab belajar sampai mati. Jadi Islam bercakap, belajarlah hingga ke Cina. Dalam Amway ni, learn from your mentor. Dan dengar cakap apa yang dia cakap, kita follow. Jangan banyak soal. Dah berjaya nanti, bolehlah kita pula berkongsi dengan kita punya downline. Betul tak? Sebab apa? Kenapa kita mesti learn from mentor? Sebab kalau kita belajar, setengah orang suka membaca, setengah orang suka tengok video, kan? Tapi tahu anda, belajar dengan membaca hanya 10% saja. Okey, dengan tengok audio visual memang nampak impact dia hanya 20% saja. Yang kita boleh ingat. Kan setengah orang dia belajar, bahasa sekarang tak boleh jumpa in person kan. So orang belajar daripada YouTube contohnya, dan dia buat demonstrasi. Tak banyak mana pun, 30% je. Betul tak? That's why kita ada meeting mingguan. Kita ada percubaan mingguan gini, yang dipanggil house meeting. Dan sebab saya selalu cuba berkongsi, siapa-siapa nak berkongsi, sila volunteer. Jangan biarkan sampai kita tercari-cari siapa nak berkongsi minggu ni. Siapa nak berkongsi minggu ni. Kan? Ada testimoni berkongsi sebab apa? Sebab apa? Based pada research ni, okay, 90% pelajaran yang kita belajar, yang kita dapat ingat sampai bila-bila ialah bila kita belajar dan kita immediately segera mempraktikkan dia. Okey, contohnya macam Nutrilite. Okay? Kita beli, kita minum, kita buat demo, kita berkongsi dengan orang, ajar orang lain macam mana nak buat macam kita. Kita buat jualan, barulah sampai bila kita akan ingat. Tapi kalau kita dengar je, oh Amway ada jual air kunyit. Macam mana air kunyit? Tak tahulah, aku pun tak pernah beli. Aku pun tak pernah minum. Macam mana kita nak jual ke orang? Tiba-tiba jumpa prospek tanya, Amway ada jual air kunyit kan? Kita pun lalu air kunyit apa? Aku pun pernah dengar juga. Aku tak minum lagi, nak cuba pun lagi. Tapi kalau kita, okay,
terus dapatkan belajar apa benda-benda ni. Tadi kita dah belajar dengan Zainuri. Kita dah belajar pasal Al-Nur ni. Macam saya kata tadi kan. Saya 5 tahun baru habis botol ni. Beli simpan, tak tahu nak buat apa. Sebab upline saya cakap dulu, kalau kena minyak panas pun boleh pakai ni. Saya berapa kali goreng ikan saya tak tahulah kan. Tak pernah kena minyak panas macam mana. So simpan je. Tak habis-habis. Saya mula pakai je bila saya accident kereta dulu. Habis botol masa 2 minggu. Okay. So, ingat. Belajar daripada mentor dan just do it. Follow je. Kalau nak ingat sampai bila-bila nak berjaya. Alright. So, seterusnya untuk dapat sikap yang paling positif ni, kita kena set big dream. Nak jadi apa kalau sebelum ni orang cakap, go diamond ya. No, sekarang go lah, go EDC. Sebab mentor EDC. Betul tak? Kenalah belajar. Mentor pakai baju Melayu, kita pakailah baju Melayu. Betul tak? Okay. So, apa yang kita fikir, okay, we become what we think about most of the time. Kita duk fikir benda-benda mengaruh, dapatlah benda-benda mengaruh. Tapi kalau kita fikir benda positif, Istanbul, insya-Allah tahun depan ke Istanbul. And itulah secretnya. Itu adalah rahsianya. Okey, kenapa ramai orang berjaya? Kenapa EDC berjaya? Kenapa ramai orang berjaya? Sebab dia plan, dia fikir sepanjang masa, dia fikir benda tu. InsyaAllah dia dapatlah. Dia fikir positif, kita dapat positif, kita dapat negatif. So, tapi jangan dia fikir kecil-kecil. Buang masa je. Fikir yang besar-besar. Dah usahakan itu, insyaAllah kita akan capai. Alright? Attitude determines your altitude. Sikap kita menentukan kita punya capaian kita. So you may not be able to control every situation. Okay, contohnya malam ni kita tak boleh nak kontrol situasi. Kita cakap ada meeting setiap minggu. Kan? Tadi ada 18 kan, ada 13. Mana hilang ke? Kita tak tahulah sikap dia orang ada hal kot. Contohnya macam tu. Kita tak boleh nak kontrol. Okay. Tapi you can control your own attitude. Kita boleh kawal sikap kita. Dan how you deal with it. Ini dah last kita punya leadership meeting di bangunan tabung haji di Sepang bersama MW. Okay, ini semua leaders Trust Network dengan D-Lines. Okay, so walaupun jauh nak pergi ke sana, dia orang semua pergi awal-awal lagi dah sampai. Kita buat pagi-pagi satu hari kat sana, tapi penuh kat dewan tu. Tapi kenapa contohnya kalau meeting mingguan online je pun sambil baring-baring pun boleh dengar, betul tak? Kalau tak boleh tengok ke tak nak join Zoom sebab malu tengok muka dia sendiri, tak apa, boleh off dengan video. Betul tak? Jangan off speaker dah lah, tak dengar apa yang kita kongsikan. So ini adalah sikap. So kita dah bagi tahu dah habis lebih setengah tahun, setiap minggu kita ada perjumpaan, siapa nak berkongsi bagi tahu upline, boleh bagi saya masukkan jalan jadual, sebentar kongsikan sama-sama, semua orang dapat manfaat bersama. Okey. So minggu depan jangan ponteng ya. We all make choices. But in the end our choice make us. Kita boleh buat keputusan kita sendiri malam ni nak buat apa, nak tengok TV ke, nak tidur ke, nak keluar makan ke, sebab sekarang boleh makan kat luar kan. Attitude is everything. Okay. So sikap kita menentukan kejayaan kita dalam bisnes ni. Kalau kita nak negatif, buat negatif lah, jumpa orang negatif. Tapi kita semua kena positif. Tahniah untuk anda semua. Tahniah yang meluangkan masa daripada pukul 9 tadi dah, sekarang dah dalam pukul 11. Masih ada dekat sini. Tahniah yang pada anda semua yang tiap-tiap minggu tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tapi menghadirkan diri untuk belajar, untuk berkongsi, untuk mendengar. Okey. Sebab apa saya pasti semua kat sini ada cita-cita, ada impian besar untuk berjaya. Semua panas tengok ni EDC start COVID, dia beli brochure. Orang lain ada kereta stop, betul tak, kat luar kan, tak dapat kerja, tapi perubahan. Dia tengok apa yang Solah kongsikan dalam leadership tadi, turnover dia punya 1 juta lebih.
So itu yang kita nak. Sikap kita berubah ke arah yang lebih baik. Dan bantu sampai mungkin ke arah yang lebih baik. Okey. So nombor akhir. Saya ada sini attitude checklist. Ini dikongsikan kita punya leaders yang dulu-dulu lah. Saya kongsikan dengan anda yang baru-baru. Yang orang lama mungkin pernah tengok. Okey. Sebab orang cakap, apa mentor cakap, kita follow, kita buat. Tapi Abla yang saya dulu pernah berkongsi, dia kata, why not kita check diri kita, performance kita day by day. Jangan tunggu hujung bulan baru nak buat. Betul tak? So dia bagi beberapa list kat sini. Sebab buat bisnes ni kita bos. Kita lah pekerja, kita lah kuli. Kita buat banyak, kita dapat banyak. So dah tahu banyak mana. Anda boleh tengok cari list kat sini. Ada tak kita read goals kita? Apa kita punya matlamat kita pada hari ini? Apa matlamat kita pada bulan ini? Okey? Isnin ni kan? Ada tak? Kita bagi tahu diri kita, yes, bulan ni aku nak capai 21%. Pernah cakap begini? Kau terlupa tak cakap apa? Sembahyang pun tak doakan diri sendiri apa? Tak ada. Kita boleh tick kat situ. Adakah kita dengar sharing daripada leader-leader hebat? Ada dengar tak? Ada tak baca buku? Yang baca buku orang kita ramai malas. Beli buku banyak simpan. Betul tak? Saya pun banyak buku kat sini ni. Okey, tak semestinya baca A to Z, tapi kita boleh skip. Pilih yang mana related nak baca, okey? Okey. Ada tak buat prospecting hari ni? Ada tak invite siapa-siapa nak join kita punya Dream Chaser meeting pada malam ni? Ada tak? Ada tak kita tunjuk OPP kat siapa-siapa pada hari ni? So, ada tak follow up dengan siapa-siapa dengan ABO kita dalam kumpulan kita? Okey? So, ada tak beli barang, ada tak buat list untuk next meeting, next agenda apa-apa? Ada tak? Ada tak kita promosi tadi yang baca kan? Yang Puan Rina kongsikan. Ada tak kita kongsikan dengan siapa-siapa? Ada tak kita call upline, call downline, berkomunikasi dengan mereka? Ada tak kita bimbing downline kita pada hari ini? So daripada list itu, agak-agak kalau kita jadi bos, kita nak bayar tak gaji kita hari ini? Cuba buat sebulan. Rasa tengoklah mana lagi banyak. Pangkah ke right? Kalau nak capai Istanbul, kena banyak right. Yes. Kalau no tu, oh no. Memang sikap tu masih lagi tak positif, belum cukup positif. Okey, sebab ini adalah checklist yang perlu kita buat selalunya. InsyaAllah kita selalu buat. Okey. InsyaAllah akan ada perubahan. Kita boleh tengok. Alright. So apa yang saya kongsikan di sini ada bukan sekadar apa orang kata apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya. Semoga semua mendapat manfaat daripada perkongsian yang singkat pada hari ini. Okay, see you in Istanbul.